Assalamualaikum dan ucapkan kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di edisi Property Zone Bahasa Melayu. So, saya moderator anda, Muhammad Firdaus Shah bin Yusof, akan terus berkongsi dengan anda bersama dengan saya punya panel jemputan. Dan minggu ini kita akan bawakan anda satu lagi topik sebenarnya. Sebab kita dapat ramai pertanyaan daripada orang dekat luar. Betul ke pelaburan hartanah ini boleh jana keuntungan? Jadi minggu ini kita akan merungkaikan bersama 5 jenis keuntungan yang anda boleh jana melalui pelaburan hartanah. Tetapi sebelum itu, seperti biasa, seperti minggu-minggu yang lepas, kita akan menawarkan hadiah misteri kepada anda yang bertuah. Tetapi untuk memenangi hadiah ini, anda kena tonton sehingga habis sesi live ini. Saya akan saya akan kongsi dengan anda macam mana cara untuk anda memenangi hadiah misteri ini. So, sehingga itu kita akan kembali lagi selepas intro ini. Okey, selamat masih lagi setia bersama dengan kami. So, kepada anda yang baru saja sertai sesi live kita pada malam ini, sebenarnya minggu ini kita akan membawakan satu lagi topik yang dibawakan khas oleh IQI Global, di mana kita akan membincangkan, discuss bersama dengan panel jemputan tentang 5 jenis keuntungan yang anda boleh jana melalui pelaburan hartanah. Okey, so minggu ini saya jemput 2 panel. Okey, minggu ini memang special sikit sebab kita minggu ini panel jemputan semua lelaki. Okey, alright. So di sebelah kiri saya ada 2 panel jemputan. So boleh tak kalau saya nak minta panel jemputan kita kenalkan diri dulu, boleh? Okey, so kita ada saudara Faizul dan juga saudara Said. Okey, boleh tak kalau sedikit introduction lah kepada audien kita dekat luar? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Encik Firdaus dan terima kasih kepada IQI yang sudi menjemput saya hadir ke Property Zone edisi Bahasa Melayu. So, saya adalah Faizul Lee. Saya adalah salah seorang leader di Dreammakers IQI Global. Okey. So, kepakaran saya adalah membantu pelabur-pelabur ini mendapat keuntungan dari segi melabur di hartanah lah. Okey, terima kasih Encik Faizul. So, Encik Said boleh sedikit? Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita bersiaran kembali hari ini di Property Zone live daripada IQI. Okey, nama saya Syed Nawaz. Saya merupakan property coach yang bantu ramai orang di luar sana bagaimana memiliki hartanah dengan cara yang mudah dan tak perlukan deposit yang banyak. Wow. Okey. Bantu orang untuk membeli hartanah dengan mudah tanpa memerlukan deposit yang tinggi. Yep. Okey. Alright. So, mungkin ramai yang dah kenal kita punya speaker mungkin di luar lah. Okay. So minggu ini sebenarnya saya ingin berkongsi lah, sebab sebelum ni juga episod sebelum ni kita banyak mengajak orang tentang pelaburan hartanah. Kenapa orang muda kena melabur hartanah, macam mana cara nak melabur hartanah, macam mana nak cek kelayakan pinjaman dan macam-macam lagi kita dah bincangkan. So anda boleh rujuk balik episod yang sebelum ni kalau anda nak belajar. Tapi minggu ini kita special sikit. Kita nak bincang straightforward lah, orang cakap. Pelaburan hartanah ni boleh buat untung ke? Okey, ramai kat luar masih lagi was-was. Especially sekarang ni pun macam kita ada pelbagai isu yang kita hadapi di negara kita. Okey, baru-baru ini kita digemparkan dengan isu kesihatan lah, itu COVID-19. Ramai orang mula macam tanya, sesuai ke tak melabur sekarang? Tapi tak apa, jangan risau. Kami di IQI masih lagi konsisten sebenarnya. Konsisten. Walaupun macam isu yang berlaku kat luar, kita masih konsisten berkongsi. Kita belajar melalui online. So ini adalah platform yang anda boleh berkongsi. So kepada anda yang dekat luar, kalau anda ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang nak belajar tentang hartanah, teruskan share kepada mereka video ini dan kami akan terus berkongsi dengan mereka. Okey? Alright, so 5 jenis keuntungan melalui pelaburan hartanah. Okey. Boleh tak kalau saya nak minta panel, okey, mungkin boleh huraikan sedikitlah 5 jenis keuntungan ni. Mungkin ramai yang masih lagi macam tak tahu apa jenis keuntungan yang mereka boleh jana ataupun macam mana bentuk keuntungan tu yang mereka boleh buat bila mereka melabur dalam hartanah. So boleh tak kalau saya minta Cik Faizul dulu, mungkin boleh explain everything yang normal basic lah tentang pelaburan hartanah ni. Okey, boleh. So untuk yang pertama, ini adalah dari segi pengalaman saya kan dalam bidang hartanah. So adalah capital appreciation. So maksudnya keuntungan modal. Okey. So apa maksudnya? Hari ini adalah tradisional lah. Ramai orang-orang dulu, even bapa kita pun dah guna konsep yang ini. So macam mana konsepnya adalah hari ini dia membeli hartanah pada tahun 2020. Cakaplah hari ini hartanah selepas diorang buat kajian dan boleh untung berapa satu tahun. So dia baru membeli hartanah situ di kawasan itulah. So dia beli tahun 2020. Dia akan menjual pada tahun 2025. Contoh contoh 5 tahun. Selepas 5 tahun dia akan menjual hari ini dan membeli hari ini dan menjual selepas 5 tahun. Okey, so
kita cakap salah satu contoh, kawasan tu memang ada supply, memang ada demand yang sangat tinggi. So keuntungan di kawasan tu boleh untung 5 hingga 10%. Setahun lah. Setahun. Okey, cakaplah hari ini kita boleh untung 10% setahun. So selepas 5 tahun dia boleh untung sampai 150,000. Oh ya. Yeah. So hari ini dia beli property tu 300,000, dia boleh menjual 450,000. So dia untung 150,000 dari hartanah yang dia labur 5 tahun lepas. Wow. Ini adalah salah satu cara Jenis keuntungan yang ada. keuntungan yang ada dalam bidang hartanah. Okey, so mungkin ramai juga audiens kita kat luar tak faham bagaimanakah dia boleh jana 5 ke 10% keuntungan. Maksudnya kenaikan tu. So apakah faktor sebenarnya yang membantu? Boleh tak kalau Cik Syed tambah sedikit tentang faktor-faktor ni lah. Apakah faktor yang macam Cik Faizul terangkan tadi boleh jana 5 ke 10% kenaikan harga rumah? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya nak sambung apa yang Cik Faizul terangkan tadi. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahu, sebelum pembelian tu anda perlu buat kajian dahululah. Tak semua tempat yang akan memberi kenaikan sebanyak itu sebenarnya. Betul. Okey, so sebelum anda nak beli, anda perlu kaji kemudahan sekitar yang ada, potensi pembangunan di masa depan, okey, dan apa polisi kerajaan terhadap tempat itulah contohnya. Contohnya kita boleh tengok macam West East Coast, WES, Coastal Highway yang baru daripada Shah Alam pergi ke utara kan. So tempat tu dalam 5 tahun kita jangka akan kemungkinan akan naik. Okey, so kalau you all beli di kawasan sekitar situ, potensi kenaikan tu mesti ada. Okey, tapi kalau you all beli tempat yang orang cakap apa yang memang dalam, okey, kemudahan mentadbiran ada dan expect akan ada kenaikan 5 tahun tanpa ada sebarang pembangunan di masa depan, mungkin itu tak menjadi kenyataan. Okey, so saya nasihatkan di luar sana kalau siapa yang nak melabur dalam hartanah, pastikan anda buat kajian dan pastikan anda analisis kawasan tu sebelum nak membeli. Okey. Terima kasih Tuan Syed, Cik Syed. Okey, so maksud dia adalah yang pertama sekali, jenis keuntungan yang kita boleh jana adalah melalui capital appreciation ataupun bahasa Melayu dia sebut keuntungan daripada modal. Modal kita beli tadi Cik Faizul terangkan 300,000. Kalau kita pilih lokasi yang betul, macam saya cakap, memang ada potensi pembangunan, demand pun ada. So insyaAllah dalam 5 tahun, katalah kenaikan setiap tahun adalah 5%. So keuntungan boleh jana sehingga 150,000 daripada modal 300,000. So ini adalah jenis keuntungan yang pertama. Okay? Alright, so mungkin anda juga macam nak tak clear kan, anda boleh terus tanya kita di ruangan komen sebenarnya. So kita akan bantu anda untuk detailkan lagi sebenarnya apakah cara-cara dia sebenarnya, macam mana maksud dia keuntungan daripada modal ini. Okey, seterusnya Cik Syed, mungkin Cik Syed ada tambahan poin lah, contoh daripada segi jenis keuntungan yang lain. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya nak menambah poin-poin yang lain, jenis keuntungan yang kita dapat daripada hartanah. Yang kedua saya rasa adalah daripada flipping. Okey, flipping. Flipping ni dalam bahasa Melayu dia apa Cik Syed? Flipping saya rasa kita menjual semula. Contohnya beli, jual, flip lah. Betul. Beli Kalau anda dan pernah jual. dengar macam rumah busuk lah orang kata kan. Biasanya ni banyak pada rumah lelong lah. Okey. Okey, ramai pelabur tegar yang ada duit, mereka sanggup membeli rumah lelong. Rumah lelong biasanya dalam kondisi yang teruk, yang tak terurus, dan biasanya tuan rumah tu ada tunggakan-tunggakan dengan pihak-pihak autoriti lah. Okey, so apa yang kebanyakan pelabur ni akan buat, mereka akan beli rumah tu, contohnya mungkin di below market dalam 50% contohnya. Okey, katakan harga market mungkin 200, dia beli dengan harga 100,000. Okey, buat sedikit touch up dan setengah semua tunggakan-tunggakan mungkin sekitar 20,000 atau 30,000. Betul. Okey, dan seterusnya dia menjual semula. Maksudnya dia boleh jual terus ke ataupun ketunggu satu masa macam tadi Faizul kata 5 tahun untuk dapat kenaikan. Yang flip ni macam mana? Flipping ni dia boleh jual terus, tapi bergantung kepada kiraan dia lah. Sebab kalau ikut kerajaan kita sekarang ni, kita ada RPGT. Kalau jual dalam masa 5 tahun ke bawah lah. Lepas 5 tahun kita siap ada RPGT. So bergantung pada apa game plan pelabur tu. Adakah dia nak cash out duit tu untuk pergi ke game lain, ataupun dia tak kisah, dia sanggup tunggu 5 tahun. Betul. Sebab dia ada RPGT terlibat kat situ. So tu saya nasihatkan kalau siapa yang nak buat flipping ni, dia kena buat kira-kira dulu. Dia tak boleh nak kira macam dia beli bawah market 100,000, dia kena buat kiraan berapa kos dia nak baiki, berapa kos upfront dia kena keluarkan terlebih dahulu, apa kos yang terlibat kalau dia nak jual semula, termasuk cukai dan sebagainya lah. Kalau kiraan dia cantik dan dia rasa dia boleh proceed, kita nak sayang dia proceed. So dia kena berhati-hatilah. Tuan Syed memang ada kepakaran untuk membantu mereka buat pilihan? Okay, kita insya-Allah kita boleh bantu. Dan kita ada kawan-kawan networking kita sendiri yang mana memang pakar dalam bidang lelong. So maksud dia macam ni lah. Mungkin ramai audien kat luar, bila sebut lelong ni ramai orang takut lah. Okey, dia rumah tu punya dia punya sejarah rumah tu. Okey, so sebenarnya ini berkaitan dengan strategi lah, betul So bila orang ataupun anda jenis pelabur hartanah yang nak melabur hartanah dan jana keuntungan melalui flipping ataupun dipanggil apa tadi?
jual dan beli terus dalam masa yang dekat. Contohnya mungkin bulan ni lah, kata bulan Mac anda pergi survey property, tengok property memang ada potensi, selepas anda buat kira-kira tu maksud dia macam tuan saya cakap tadi, kena tahu berapa rendah harga yang anda boleh tawarkan kepada penjual, dan juga kena kira juga kos-kos untuk baik pulih. Contoh for example, ataupun kos penambahbaikan untuk upgrade. Okey, kos-kos kalau ada hutang-hutang tertunggak ataupun bil-bil tertunggak. Contoh dan juga mungkin ada caveat mungkin. Okey, nak saya tekan. So kos-kos ni semua plus minus net ataupun bersih. So ini adalah kandungan yang anda boleh jana melalui flipping. Saya nak tambah sedikit. Tak semestinya rumah lelong, rumah subsale ataupun rumah daripada second market pun boleh kita buat flipping. Yes. Sebab kebanyakan rumah subsale ni ada kondisi teruk, owner tak mampu nak teruskan bayaran bulanan. Okey, dan dia memutuskan untuk dia nak jual semula untuk dapatkan duit tu supaya dia bisa setengah hutang dia dan dia tak terlibat dengan bankruptcy ataupun dimufliskan lah. Okey. So maksud dia kalau macam jenis pelabur yang nak gunakan flipping untuk jana keuntungan, mereka punya fokus adalah cari orang yang boleh dikatakan terdesak lah. Ya, betul, penjual yang terdesak. Penjual yang terdesak. So ini kena take note yes, kepada pelabuhan tanah semua. So anda ada capital, ada modal untuk beli rumah. So, tapi anda nak jana keuntungan dalam masa yang cepat. Betul. Okey, dan ini adalah anda punya fokus. Betul Betul. Jadi fokus kepada hartanah, boleh tekan kalau kata market value dekat sini, contohnya kata 200,000. Contohlah, mungkin kalau saya cakap 200,000 ni Melaka punya market. Kalau KL lebih kurang berapa bro? Kita masih boleh dapat 200,000. 200,000. Ada juga di KL. Area-area Sepang. Okay, ada juga kawasan-kawasan di Lembah Kelang yang dalam range 200,000. Maksudnya kalau 200,000 ramai orang boleh beli, betul tak? Betul. So kita tak perlu beli yang mahal pun. Jadi 200,000, so kita kena press dah harga ataupun kita tawarkan harga tu, kita dah kira-kira semua yang pasti boleh buat keuntungan. Betul. Pasti boleh buat keuntungan. So mungkin boleh jana keuntungan dalam tempoh paling cepat lebih kurang berapa? Kalau dia jual balik semua mungkin dalam setahun. Setahun. Dalam tahun boleh buat berapa keuntungan? Kita ambil yang paling sikit mungkin 50,000. 50,000. Itu dia game dia. So nak melabur tanah memang ada risiko, betul? Tapi kalau game betul, strategi betul, actually 50,000 setahun tu is keuntungan yang kalau compare dengan pelaburan di medium lain, betul, is agak besar sebenarnya. Betul? Sebab nak beli hartanah ni kalau dia loan dia cuma bayar 10%. Kata contohnya kita ambil rumah harga 200,000, 10% baru dalam 20,000. Betul. So dia keluarkan 20,000, katakan dia ambil kos-kos lain dalam 5% lebih kurang 30,000, dia dapat menjana semula lebih kurang 80,000. So saya rasa itu more than 150% tu keuntungan, betul. dalam setahun. Ini sebenarnya tycoon hartanah yang kita tengok dekat luar. Apa sebenarnya game plan mereka? So jenis keuntungan flipping ni memang banyak menarik pelabuhan tanah ni untuk menceburi lah. Cuma mungkin daripada segi macam mana teknik dan strategi yang mereka gunakan untuk turunkan harga tu senahir mungkin supaya mereka boleh menjana keuntungan sebanyak mungkin. Betul? Betul. Okey, terima kasih Tuan Syed. So ada dua kepada anda yang baru saja bersama kami, kita dah share dua jenis keuntungan. Satu tadi adalah capital appreciation, yang kedua adalah teknik flipping. Kita ada dua. So kita ada lagi teknik-teknik lain, tapi sebelum itu macam biasa kita akan beri laluan kepada penaja kita sebentar sebelum kita kembali lagi selepas ini untuk membincangkan lebih lanjut. Okey, tapi kepada anda yang baru saja sertai kita, teruskan share video kami kepada rakan-rakan dan juga anda sebenarnya berpeluang untuk memenangi hadiah misteri yang dibawakan khas daripada IQI. Okey, macam mana nak menang? Tunggu sehingga akhir episod ini. Saya akan reveal, saya akan keluarkan soalan dan anda kena jawab soalan ini dengan tepat dan pantas dan kita akan pilih pemenang melalui terus kepada anda dengan hubungi anda terus. Okey? So sehingga itu kita kembali lagi selepas ini. Ya, kita kembali lagi dalam edisi Property Zone, edisi Bahasa Melayu. So kita baru saja tadi bincangkan ataupun berkongsilah dengan anda yang bersama dengan kita yang masih lagi setia. Terima kasih. Okey. So kali dan minggu ini kita membincangkan satu topik di mana kita akan huraikan 5 jenis keuntungan yang anda boleh jana melalui pelaburan hartanah. Okey, so tadi saudara panel kita Cik Faizul dan Tuan Syed telah berkongsi dua. Iaitu yang pertama adalah jana keuntungan melalui capital appreciation ataupun keuntungan pada modal. Okey, dan seterusnya tadi saya dah huraikan juga tentang flipping, teknik flipping di mana jana keuntungan beli dengan harga yang rendah, jual pada harga tinggi dan ada juga melibatkan kos yang tentu. Dan ini strategi ni memang adalah strategi yang banyak digunakan oleh pakar-pakar ataupun pelaburan tanah yang kental sebenarnya. Okey. So alright, so kita dah dua jadi pelaburan. So ada tak lagi kalau kita boleh berkongsi dengan audiens seterusnya lah. Okey, Encik Faizal mungkin ada lagi cara ataupun teknik yang digunakan oleh pelabur untuk jana keuntungan. Okey, so saya ada pengalaman dalam segi pengalaman, ada satu teknik yang sangat
famous yang orang selalu guna untuk mendapat keuntungan dari melabur hartanah mereka. So apa adalah membuat penyewaan. Maksudnya beli Dia orang membeli salah satu contoh macam tadi Cik Syahid cakap, dia membeli properti lelong ataupun subsil dan dia membuat menyewa balik. Membuat menyewa balik. Okey, so dia menyewa ni ada dua cara. Satu adalah long term, ada satu lagi short term. So ada dua konsep. Okey, so saya huraikan dari segi long term lah. long term dulu. Okey, so untuk long term ni, so diorang selalu pelabur-pelabur ni sangat bijak. Dia akan mencari kawasan-kawasan yang very ada high demand, ada supply yang sangat tinggi supaya diorang boleh dapat sewa yang jangka masa yang panjang. Okey. So apa yang diorang selalu tengok? Selalu diorang tengok adalah kawasan-kawasan universiti. Permintaan daripada student lah. Permintaan student yang banyak. Okey, ini salah satu yang sangat famous lah. Kalau kita pergi tengok mana-mana negeri pun, banyak pelabur ni yang biasa ataupun beli subsil ataupun projek baru, dia akan cari tempat kawasan yang ada student universiti yang sangat tinggi. Kenapa student ni sebenarnya? Student memang sewa lah kan? Tak ada student yang beli, betul lah? Jaranglah student beli, mereka ada itu for apa yang kaya kan. Betul. Okey. So selalu student-student ni dia dalam first satu fasa. First year, second year, third year. Dia selalu first year, second year dia dah kena sewa luar. Kebanyakan macam itu. So diorang cari kawasan itu. Okey, kedua adalah diorang akan tengok population di kawasan tu. Ada tak demand supply yang tinggi untuk di kawasan sana? Tak semestinya ada universiti. Mungkin peluang pekerjaan mungkin. Ruang pekerjaan, yes, benda-benda macam itu. So bila diorang tengok faktor-faktor macam ini, diorang akan dapat nampak peluang sewa yang tinggi, yang harga yang lebih tinggi dan boleh sewa dengan jangka masa yang panjang. Macam Cik saya cakap, pembangunan pembangunan di sekitar tu. Betul. So maksud dia, kalau kita sewa ni, of course kita akan jana, mesti nak untung tu, maksudnya dari segi apa? Macam mana cara kita nak jana keuntungan bila kita pasal sewa ni? Okey. So dari segi keuntungan, kalau Cik Firdaus tanya, keuntungan tu sebenarnya dari contohlah dia beli subsil. Dia beli harga rumah 100,000. So mungkin installment dia orang baru 900 dalam 5,600 saja. Tapi kawasan tu dia boleh sewakan sampai 1,000, 1,200. So dia orang dapat keuntungan dari sini. Itu salah satu cara lah. Adapun kalau kita tengok keuntungan sekarang tu maksud dia keuntungan daripada sewa bulanan, aliran tunai, positif cash flow. Positive cash flow. Yes. Alright. So maksud dia keuntungan tu maksudnya kalau kita beli dengan harga 100,000, so bayaran bulanan dah lebih kurang 5 ke 600 ringgit, and then sewa balik kepada penyewa 1,000 ataupun 1,200. Katalah 1,000. Dah jana keuntungan lebih kurang dalam 400 ringgit sebulan. Itu adalah maksudnya indikasi kepada keuntungan yang dibuat melalui pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah. Yes. Ada lagi tak? Ada. Itu adalah long term. So yang sekarang yang sangat trending, yang banyak pelabur-pelabur yang terkini lah, orang kata youngster sekarang beli, dia membuat penyewaan secara short term. Short term macam mana tu? Short term ni sangat famous lah sekarang. Dia orang membuat hartanah mereka menjadi hotel. Wow. Dia orang membeli satu hartanah baru, dia orang membuat jadi hotel. Kalau kita dikenali sebagai homestay lah. Homestay yang famous sekarang, Airbnb kan, Agoda, Trivago, di semua platform-platform yang mereka guna. Tapi itu pun main peranan yang sangat penting. So apa yang kami bantu pemuda-pemuda yang pelabur-pelabur muda ni ataupun pelabur yang ingin melabur di membuat homestay, kita mencari kawasan pusat-pusat pelancongan yang ada permintaan daripada segi pelancongan. Dari segi pelancongan. So ramai orang akan memilih homestay, especially orang yang berkeluarga lah. Daripada sewa hotel, dia akan sewa homestay. So kita macam mana dia orang untung dari segi homestay. So kita cakaplah satu malam, kawasan tu boleh sewa, unit dia boleh sewa RM200 satu malam. So kita cakap 70% saja dia boleh sewakan. So sebulan lah maksud dia. Sebulan dia boleh sewakan 70%. 30 hari means 20 hari. Lebih kurang lah. 20 hari lebih kurang lah. So dia dapat RM4,000 cash. Cash flow dia, dan installment dia maybe kalau kawasan situ dalam 300,000, dia punya installment dalam 1,500. So dia ada cash profit dalam 2,500 satu bulan. Ni adalah trend terkini yang saya nampak.
So kebanyakannya kalau macam dari segi sewa lah, kami cik boleh uraikan lagi lah. Sekarang ni kebanyakan pelabur, dia nampak sewa ni adalah satu cara di mana dia boleh beli hartanah, beli property, dia tak perlu jual. Tapi dia jana keuntungan setiap bulan. Okey. So antara long term ataupun sewa jangka panjang ataupun sewa jangka pendek, mana satu yang sekarang memang tengah panas lah, ataupun orang kata banyaklah pelabur-pelabur ni dia mau kepada jangka panjang ke ataupun jangka masa pendek? Okey, terima kasih Tuan Moderator sekali. Yes. Okey, saya kupas isu ni tentang sewaan short term. Okey, ini pun bergantung pada orang tu sendiri. Kalau dia ada masa tak nak menguruskan homestay tu, orang keluar masuk, dia ada sistem atau strategi macam nak uruskan homestay tu, tanpa dia perlu nak buat kerja lebih, kita showkan dia buat homestay. Kebanyakan orang mereka tak berapa prefer homestay sebab banyak kerja kena buat. Betul. Dan mereka tak ada sistem atau strategi macam nak runkan bisnes homestay tu lah. Betul. So kebanyakan orang mereka lagi prefer yang apa ni? Sewa jangka panjang. Bukan, monthly rental. Yalah. Sewa bulanan jangka panjang lah. Sebab mereka dapat penyewa, lepas tu terus ikat kontrak setahun sewaan. So mereka setiap bulan tunggu orang bayar sewa je. Okey. Lagi mudah lah. Lagi mudah nak uruskan walaupun keuntungan dia tak sebanyak homestay. Tapi kalau orang yang ada masa dan dia berharap nak cari duit income lebih, okey, kita galakkan dia go for homestay. So homestay memang boleh bagi dia income lebih dan ada kerja lebih yang dia kena buat. Yes, betul. Dia kena buat marketing, pemasaran, kena iklankan pada platform-platform online yang ada seperti Airbnb, Agoda, Trivago dan sebagainya. Dia kena uruskan masa dia check in, check out. Dia kena ada orang yang nak buat cleaning dan sebagainya. Dia kena ada satu team lah untuk handle benda tu. Yes. Kalau dia mampu nak uruskan, go for Airbnb, homestay untuk short term rental. Okey, so kalau kita tengok sini, melalui sewa ni kita boleh dapat aliran tunai positif lah setiap bulan. Sebab dia punya konsep dia adalah bila kita beli satu hartanah pada satu harga lah, contoh tadi kita cerita pasal RM200,000, memang kita perlu komit pada pinjaman bank lebih kurang dalam RM1,000 ke RM1,200 sebulan. Jadi ini adalah satu tanda aras yang kita kata kalau kita dapat jana lebih, itu yang kita panggil sebagai aliran tunai yang positif. So tujuan menyewa ni adalah untuk dapatkan aliran tunai yang positif, maksud saya. So sama ada melalui long term ataupun short term. Okey, ini adalah satu lagi cara lah macam mana. Cara yang ketiga dan keempat di mana ramai pelabur tanah hari ini pada hari ini memang dia saya nak beli, saya tak nak jual. Saya nak jana keuntungan selagi boleh lah, maksudnya. Kalau 10 tahun dia nak simpan property tu, 10 tahun janji every month ada orang tolong bayarkan dia punya loan installment. So ini ramai yang buat. So mungkin ada pelabur tanah yang tampak selagi kawasan berpotensi, mereka akan simpan property itu dan terus buat sewa. Betul. Dan mungkin dalam tempoh 10 tahun kalau kita apply ataupun gunakan konsep rule of 72, beli mungkin RM200,000, lagi 10 tahun akan jana keuntungan sehingga double. Mungkin jadi RM400,000. Tu dah untung RM200,000 kat situ lebih kurang. Plus lagi kelebihan dia, sebelum ni selama 10 tahun tu installment orang lain yang bayarkan. Betul. So ini yang menyebabkan ramai pelabur tanah sangat berminat untuk melabur tanah, gunakan teknik konsep yang ni lah. Sewa, dapatkan aliran tunai positif. Okey. So ada lagi, mungkin Tuan Syed boleh tambah lagi cara lain yang mungkin tak nak jual tapi nak juga ada keuntungan. So macam mana? Okey, mungkin dia tengah sewakan dan sewa tu positive cash flow. Okey. Okey, tapi dia tak sampai nak menjual lah sebab rumah tu macam dia macam itik emas lah. Itik emas yang mana dia bertelur keluarkan emas yang mana menjadi keuntungan. Tapi pada masa sama dia mungkin nak menikmati daripada kenaikan harga rumah tu. Okey. Okey, selain daripada dia nak menjual capital appreciation tadi, kita ada satu lagi teknik kita panggil refinancing ataupun top up loan. Pembiayaan semula. Pembiayaan semula. Okey. Okey, refinancing dia membiayaan semula hartanah tu dengan bank yang lain. Okey. So dia perlu bayar semula valuation fee, loan agreement dan sebagainya lagi. Proses yang sama lah macam Proses buat pinjaman beli rumah yang sebelum ni. Okey, tapi top up loan adalah yang mana dia cuma top up dengan bank yang sedia ada yang dia tengah buat loan sekarang ni. Okey. Dia lagi mudah dan lagi senang dan tak memerlukan kos tambahan. Okey. So daripada top up lah ataupun refinancing ni, katakanlah lepas 10 tahun dia beli RM200,000 contohnya, kita ambil kira lepas 10 tahun dia naik sekali ganda dapat RM100,000. So dia kalau kelayakan dia mencukupi untuk dia buat loan RM400,000, dia boleh cash out lebih kurang RM200,000. Oh, dapat cash lebihan daripada pinjaman tu RM200,000. RM200,000. Okey, contohlah, dan dia punya installment pun akan naik 2 kali ganda lah. Kalau dulu RM1,000 sekarang akan naik jadi RM2,000. Betul. Kalau dia rasa dia mampu nak bayar dan dia nak keluarkan duit itu, mungkin dengan RM200,000 tu dia beli rumah lelo yang lain. Betul. Ataupun property yang lain. Betul. So kalau dia ada strategi yang betul, kita galakkan untuk refinancing ataupun top up loan. Yes. Sebab dengan strategi ni dia boleh lagi menambah assets dia ada dengan syarat dia nak tahu nak buat apa dengan duit tu. Kita tak galakkan orang refinancing ataupun top up loan kalau dia tak ada strategi ataupun tak ada ilmu bagaimana nak uruskan duit tu. Kita takut lagi dia ambil duit tu pergi travel, pergi bercuti yang tak perlu
ataupun dia gunakan untuk nak beli kereta baru ataupun nak benda-benda yang tak perlu yang mana merugikan dia. Maksudnya duit tu dia tak gunakan untuk jana positive cash flow. Betul. So dia dah lah naikkan dia punya monthly installment, komitmen dah menambah 100%. Betul. Tapi modal yang dapat tu dia tak gunakan balik untuk labur jana hartanah keuntungan lain. Yes. So ini juga salah satu teknik yang sangat terkenal lah sebenarnya. Actually pelabur tanah otai lah kita panggil yang lama kan. Mereka suka guna teknik sebab dulu memang kebanyakan tanah memang boleh beli pada harga yang sangat reasonable, sangat berpatutan. Dan sekarang ni kenaikan harga selepas tahun memang boleh dapat sekali ganda. Dan mereka pula income akan naik dan naik kan. So mereka bersedia untuk dengan kos yang akan bertambah. Tetapi pada masa sama ada extra money cash. Dan boleh beli second property, boleh beli hartanah yang ketiga. Sebaiknya kalau invest dalam property ni jangan jual property tu. Dia kepunyaan dia sampai bila-bila. Sebab tu teknik refinance atau top up ni sangat berkesan. Sangat berkesan lah. So maksudnya setengah orang dia nak beli, nak jual, nak beli, nak jual. Memang dia buat duit tapi long term dia setiap masa kena beli, kena jual. Bagi saya sebaiknya kalau dia dah kaji market tu bagus dan property tu di lokasi yang bagus, boleh jana keuntungan, simpan saja. Simpan saja. Sampai habis bayar installment dan property jadi hak milik dia terus. Mungkin lah macam tadi tu beli 200,000, dapat jual 400,000. Mungkin 200,000 tu dia boleh bayar habiskan pinjaman dia. Betul. Extra net bersih tu beli lagi property lain. Ya betul. Mungkin macam tu kan? Mungkin tapi maksud saya dia tak perlu nak beli. Tak perlu nak nak menjual. Tak perlu nak menjual. Dia lepas dia top up simpan lah. Simpan. Duit cash tu dia beli rumah lain dan dia sentiasa menambah aset. So bilangan aset dia akan naik, bilangan cash flow dia akan naik dan dia tak rugi sebab untuk long term property kat mana pun memang ada demand. Sebab tanah adalah limited. Yes, betul. So lokasi limited, kawasan yang hangat lah, macam property yang memang potensinya limited. Betul. Jadi kalau anda berjaya, kata 5 tahun lepas berjaya beli satu hartanah dekat kawasan yang memang ada permintaan yang tinggi. So jangan jual, refinance balik. Betul. Dan gunakan modal tu untuk invest kepada hartanah yang lain. Betul. So itu dia. So kita dah sampai mungkin habis kepada, ada lagi tak mungkin nak tambah cara-cara lain? Mungkin Cik Faizul ataupun saya nak tambah lagi. Kita tadi dah huraikan tentang capital appreciation. Lepas tu teknik flip dan juga daripada sewa ada dua, jangka masa panjang, jangka pendek dan juga refinancing balik. Okey. So last sebelum kita habiskan sesi kita. So kita ada 5 jenis keuntungan ataupun 5 cara untuk anda jana pendapatan keuntungan daripada pelaburan hartanah. Adakah kalau saya nak buat, adakah saya boleh fokus satu saja cara ataupun mungkin saya boleh gunakan 5 teknik ni sekali? So macam mana? Mungkin Cik Fazul nak hurai sikit? Okey. So kalau bagi saya paling sukalah teknik appreciation, capital appreciation dan membuat penyewaan. Gabungkan sekali. Bergabungkan sekali. So hari ini saya membeli satu property kalau contoh saya di Melaka. So saya akan pilih di kawasan Bandar Melaka, tempat pusat-pusat pelancongan, yang tempat demand supply yang sangat tinggi. So saya hari ini invest mungkin property tu 350,000. Dan saya fikir macam mana saya nak buat property ni supaya saya tak payah bayar installment. Supaya orang lain yang tolong bayarkan. So apa yang saya buat adalah saya buat penyewaan balik. Tapi saya membuat homestay because homestay ni keuntungan dia lebih tinggi. Dan risiko dia pun ada jugalah. Uruskan semua tu lah. Uruskan semua macam saya bincang pengurusan tu semua. So apa yang saya buat adalah yang saya suka dan saya selalu consult kepada pelanggan pelabur-pelabur ni, beli property ni 350,000 dan anda tak perlu pun bayar installment kerana ada orang yang lain tolong bayarkan. Kerana di kawasan ni ada demand supply yang sangat tinggi, pelancong yang sangat banyak. Ada macam di Melaka, setiap tahun, setiap bulan, setiap weekend pelancong meningkat datang. Pasal dia adalah World UNESCO Heritage kan. Okey. So kita invest 350,000, selepas 5 tahun dia akan jual. Tapi dalam tengah-tengah 5 tahun ni dia tak payah perlu keluar installment. So dia membuat penyewaan balik homestay. So dia setiap bulan dapat aliran tunai cash yang untung lagi. Selepas tolak installment dia ada untung. Ni yang saya suka konsep ataupun saya maksudnya gabungkan dua teknik lah. Gabung. Capital appreciation boleh guna. Yes. Okay. Beli pada harga ni, expectation akan jual based on inflation, harga tak lagi tinggi. Yes. Sementara nak tunggu jual harga tinggi, sewakan. Sewakan. Okey. So Encik Syed mungkin nak tambah lagi. Katalah ada 5 teknik kita boleh pakai. Mungkin boleh gunakan 5 teknik. Cuma beza dia mungkin pemasaran saja. Daripada start beli sampai jual. So mungkin boleh pilih step by step mana satu nak buat dulu. Saya nak tambah satu lagi point tadi, mungkin kita lepas sesewaan tadi itu. Kita ada satu teknik dipanggil sublet. Yes. Sublet. Maksudnya sewa atas sewa. Kita tak perlu nak beli atau nak memiliki hartanah tu. Kita boleh sewa dengan orang lain. Contohnya mungkin orang tu sewakan kita dengan kita RM1,000 sebulan, rumah kosong, tak furnish lah. Okey, unfinished. Kita boleh sewakan unit tu balik, kita masukkan perabot dan sebagainya, kita buat fully furnished. Kita boleh sewakan balik dengan harga RM1,500.
So daripada situ pun kita boleh dapat positive cash flow RM500 sebulan. Itu baru satu unit. Kalau kita ada 10 unit dah dekat RM5,000 dah. Okey, ini satu teknik yang saya rasa sangat bagus untuk golongan-golongan muda yang nak mula menjana keuntungan dari properti. Tak perlu beli. Tak perlu beli. Kalau anda tak Sewa. mampu atau tak berani nak beli, cuba belajar nak uruskan properti orang lain dahulu. Sekarang ni banyak company-company yang kita tengok ada dia panggil property management lah. Dia buat room rental, dia buat rental unit-unit macam gini. Okey. Ini salah satu benda yang saya rasa saya galakkan orang muda sini untuk explore lebih lanjut. Kalau dia tak mampu nak beli lagi setakat ni. Wow. Okey. So tambahan pada soalan Cik Firdaus tadi tu, saya suka teknik flipping dan juga refinancing lah. Kalau dia beli dan dia ada kos-kos yang dia dah kira dah dan dia rasa dia boleh menjana keuntungan lebih daripada unit tu dan dia jangkakan mungkin 5 tahun atau 10 tahun akan datang, mungkin dia tak naik begitu sangat. Okey, dia boleh menjual semula. Okey, macam pengalaman saya sendiri, macam pengalaman saya pernah beli single story dekat Nilai. Masa saya beli lebih kurang dalam harga 100 lebih, kita jual beli dengan harga 200,000. Kita saya buat kajian dan analisis, kita jangkakan mungkin lagi 5 tahun ke 10 tahun dia tak berapa naik sangat lah. Sebab tempat tu ada kelang, ada banyak warga asing. So rental situ memang tinggi. Tapi orang cakap apa, harga sewaan untuk lokal tak tinggi sangat. So ambil kira faktor-faktor macam ni, saya putuskan untuk jual, untuk kita ambil duit tu untuk jalan ke tempat lain. Itu juga dia bergantung pada strategi masing-masing apa yang kita nak buat sebenarnya. Ini sama juga macam refinance atau top up loan lah. Kalau dia rasa dia tak nak uruskan tempat tu ataupun dia tak nak jual, dia boleh refinancing untuk ambil duit cash tu untuk uruskan ke tempat lain. Dia punya pelaburan tanah tu, pelaburan portfolio kewangan dia tu. So ni antara dua teknik yang saya rasa sangat powerful, yang mana kalau kita apply-kan, InsyaAllah boleh menjana lebih banyak keuntungan. Dia tak perlu stick pada satu benda je, tapi kalau dia malas nak fikir, nak senang, fokus satu je lah senang. Make sure dia buat satu tu menjadi dan menjana keuntungan. Daripada dia buat macam-macam, kejap nak buat homestay, kejap nak buat rental bulanan, last kali dia pun pening. Saya bukan untung, rugi lagi adalah. Penat buat tu. Betul. Memang semua boleh buat duit. Tapi fokus yang mana you tahu dan you pakar, dan proceed yang tu dulu. Yes. So seperti biasalah, macam kita selalu ajar ataupun kongsi sebelum ni, sebelum kita fikir pasal ini adalah 5 jenis keuntungan. Yang mana kalau kita pandai, dah belajar, dah kenal pasti strategi betul, so 5 jenis keuntungan ni anda boleh jana lah. Ataupun mungkin salah satu anda fokus, ataupun 5 pun boleh sebenarnya, bergantung kepada pemasaan. Dan maksudnya masa anda buat decision nak beli tu, anda dah faham dan clear, very clear tentang anda punya target lah daripada pelaburan tanah punya game. Okay, so saya rasa ada lagi nak tambah apa tu poin-poin lain mungkin anda tambah lagi sebab kita punya masa tak banyak sebenarnya tuan. Itulah. So okey, minggu ini sebenarnya kalau ikutkan kita sampai satu tahap di mana dulu kita ajar orang pasal nak beli rumah. Sekarang ni dia cerita pasal macam mana orang buat keuntungan. So kepada anda yang masih lagi setia bersama kami, terus bersama kami setiap minggu, kita akan terus membawakan lebih banyak topik yang menarik lah. So minggu ini, okey, saya dah janji kepada mereka tadi sebenarnya. Okey, minggu ni macam biasa IQI akan menawarkan hadiah misteri kepada anda yang bertuah, di mana anda perlu jawab soalan ini. Okey, so terus standby pen dengan kertas ya. Okey, kepada anda yang tadi dah bersama kita pada awal, untuk memenangi hadiah misteri ini anda perlu jawab satu soalan. Soalannya bunyi begini. So kami dah bincangkan tadi 5 jenis keuntungan yang telah boleh anda jana melalui pelaburan hartanah. Anda perlu buat adalah jawab soalan, listkan balik di ruangan komen apakah 5 jenis keuntungan yang kami telah bincangkan tadi, di mana 5 jenis keuntungan yang boleh anda dapat melalui pelaburan hartanah. Okey, teruskan type di ruangan komen, nanti pihak admin kami akan pilih anda mana yang bertuah sebagai pemenang. Okey. Alright, so sebelum kita akhiri sesi Property Zone minggu ini, mungkin ada tambahan ataupun nasihat akhir daripada panel kepada audiens kita di luar mungkin? Cik Faizul? Okey, so nasihat saya kepada anda yang melihat video ini, okey, live ni, jangan takut untuk melabur hartanah. Especially rakan-rakan anak-anak muda, generasi muda ni. Okey, so dari muda lagi anda harus membeli property kerana anda boleh dapat loan sampai 35 tahun, installment yang sangat rendah. Okey. So dan hartanah tu, anda nak beli hartanah tu mesti kena ada ilmu lah juga. Yes, ilmu tu sangat penting. Kalau tak ada ilmu ni anda boleh salah jalan. Salah pilih lah. Mungkin expectation nak jana keuntungan rupanya jadi beban. Yes, betul. Okey. So Cik Said mungkin tambah sikit. Okey, terima kasih pada IQ bagi peluang pada kami untuk hari ini untuk share apa pengalaman kami untuk tips-tips bagaimana menjaga keuntungan daripada hartanah. Okay, saya cuma nak pesan sebelum buat satu benda kena ada ilmu. Tapi tanpa bertindak, ilmu tu tak berguna. Betul. Okey, bab kata orang putih, knowledge is powerful, but applied knowledge is more powerful. So ilmu yang ada tu kita kena bertindak. Betul. Kalau setakat pergi semua seminar nak buat duit dengan hartanah,
pergi baca semua e-book ke ataupun jumpa pakar-pakar konsultan yang lain macam nak buat duit. Tapi end of the day kalau you tak ambil first step, bertindak, memang tak akan ke mana sebenarnya. Betul. Okay, so kita nasihat golongan muda kat luar sana, ambil ilmu dan bertindak segera, jangan tunggu lama. Dan sekarang ni OPR dah turun. Yes. Maksudnya installment bulanan bank dah turun, interest bank dah turun, maksudnya installment bulanan pun jadi rendah. So saya nasihatkan sekarang adalah masa yang terbaik Masa untuk yang kita sangat invest sesuai. dalam property. Jangan tunggu lama-lama. Okay, so pastikan anda bertindak segera. Sekian. Yes, betul. Terima kasih kepada Tuan Faizul, Cik Faizul dan Tuan Syed. Okay. So, semua apa yang kita kongsi adalah ilmu yang berguna kepada anda. Betul. Macam Tuan Syed cakap tadi, ilmu ni tidak akan menjadikan ataupun memberikan anda wang sekiranya tidak apply. So, kita akan keep berkongsi dengan anda. So, teruskan bersama kami. Kita akan sebenarnya untuk sesi edisi Bahasa Melayu ni kita akan ke udara setiap 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali pada hari yang sama. Dan terus anda juga boleh rujuk saluran YouTube IQI Global di mana kita akan, anda boleh rujuk balik lah sekiranya mungkin anda terlepas sesi ni kan. So boleh terus rujuk balik dan belajarlah sebenarnya. Mungkin satu kali tengok tak dapat. Tengok 2 kali masih lagi belum faham. Mungkin tengok 6 kali baru faham, baru buat tindakan, betul? Jadi kita hargai anda yang memang betul-betul nak melabur. Cuma mungkin ilmu tu masih lagi belum sampai level tu dan juga masih lagi berfikir-fikir, berkira-kira. So apa yang saya cadangkan memang selalu kita kongsi. Kalau rasa tak ada duit nak pergi kursus ataupun seminar, anda boleh berkawan dengan ejen hartanah, betul tak? Betul. So kami semua memang selalu kalau kata ramai orang ingat ejen hartanah ni cuma nak jual hartanah je. Sebenarnya kita banyak berkongsi tentang ilmu. Contohnya platform yang hari ni kita berkongsi dengan anda semua daripada live. Tak boleh jumpa face to face, ada sesi live. Okey, kalau boleh jumpa face to face lagi better. Banyak sangat yang kita boleh share, betul? So saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Faizul, Tuan Syed kerana sudi bersama saya minggu ini, okey, berkongsi, okey. Walaupun kita rasa macam Encik Faizul dari Melaka kan? Dari Melaka. Melaka datang, okey, Tuan Syed daripada Nilai sanggup datang ke sesi studio kita berkongsi ilmu dengan orang ramai dekat luar. Okey, teruskan bersama kami pada hari yang sama 2 minggu lagi. So jangan lupa kalau anda rasa video ataupun live yang kali bermanfaat, tolong kongsi ramai-ramai dan tolong subscribe kita punya saluran YouTube channel. Okey, itu saja, sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan